Tak ada guru. Tak ada guru belum. Dah berusaha nak suruh. Kejap. Berapa cepat berarti? Dia 19.20. 19.20. Dia bagi sana. Besok. Dia berhenti dan 9.20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Allahumma alimna ma jahilna. Wahai Tuhan, ajarlah kepada kami perkara yang kami masih jahil. Wa dzakirna ma nasina, dan berilah kepada kami ingat semula perkara yang telah kami lupa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku dan tolong mudahkan semua segala urusan aku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan minta tolong membuat perkataan-perkataan yang payah dipaham oleh manusia supaya mereka mudah faham. يقول ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ambil surah Al-Ahqaf ya. Surah 46. Hamim. Tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim. Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Surah ni diberi nama surah Ahqaf. Ahqaf maknanya apa ni, anak-anak bukit, tempat-tempat tinggi. Dan Ahqaf ni tempat tinggal satu golongan manusia zaman hari itu, dan telah pupus sekarang ni kerana Allah Ta'ala turun bala, kerana mereka derhaka pada Allah. Derhaka pada Allah ni merupakan dosa besar. Orang Melayu apa ni, agama Islam, pataulah Islam ni derhaka. Kita duk sebut dengan derhaka raja, derhaka Tuhan tak cara. Hamim. Hamim. Dua patah. Hamim. Yang sampai sekarang pun alim ulama kita tak sanggup tafsir benda apa. Masing-masing sebut Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Masing-masing merendah diri dan sebut Allah yang Maha tahu. Kandung hamim. Kerana hamim ni bukan perkataan. Kita bila kita mengaji bahasa Arab, kita mengaji nahwu, kita panggil. Kalau orang zaman dulu dia panggil mengaji apa ni, mukhtasar. Al-kalamu wal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Tu orang mengaji pondok. Al-kalamu wal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam mana bahasa. Bahasa ataupun sebut Arab kalam. Benar apa bahasa-bahasa ni? Ialah al-lafzul murakkab, lafaz yang tersusun. Kalau lafaz putih so gitu, sebab kita panggil makan, duduk kali-kali makan. Benar apa makan? Kena bubuh, makan nasi, makan bubur, makan kuih, baru jadi kerja. Begitu juga hamim. Ha sepatah, mim sepatah. Ini bukan kalam, tapi benda ni disebut dalam Quran yang menyebabkan Arab yang terkenal dengan petih, fasahah, balaghah, dia tak kata apa, tercengang kita panggil. Ini satu daripada benda yang dipanggil mukjizat Quran. Benda yang manusia tak kerti nak fikir, benda berlaku dalam Quran. Satu. Tanzilul kitab min Allahil Azizil Hakim. Penurunan kitab ini daripada Allah yang Maha Gagah Perkasa dan Maha Bijak. Kita perhati dalam Quran ni ada 5 surah ke 6 surah yang dimulai dengan perkataan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni huruf sebiji-sebiji. Seperti amba sebut minggu lepas, dunia ni makin banyak orang guna apa ni, perkataan sebiji-sebiji. Kalau kita kata DO, dia tu DO tu. DO tidak perkataan. DO ni huruf ringkas, District Officer, DO. MB, apa dia MB? Menteri besar. Hamim kita juga hamim. Kenapa hamim? Ha sepatah, mim sepatah. Tak tahu gapo. Kalau hamim kalau hak orang buat, dia boleh tafsir lah. Sebab kita kata DO. DO ni hak orang buat. Dia sebut dia siapa pasal OCPD. Sebut juga MB. Tapi hamim dengan sebab hak Tuhan buat. Manusia tak kerti kata apa. Bijak-bijak alim ulama kita pun dia pakai Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Tuhan dia yang Maha tahu kenapa. Satu daripada cara Tuhan nak didik manusia supaya patuh, supaya tunduk pada Quran.
Hamim, mengerti kau tak erti, boleh pergi lah. Asalkan mu kena terima bahawa Hamim ni Quran. Dan Quran mu kena terima. Supaya kita pergi ke Mekah. Hajar Aswad pun batu. Apa ni, tempat melontar, apa dia panggil, jamrah, batu juga. Tapi bila kita berdepan Hajar Aswad, kita diminta kucu cium, batu. Tapi bila kita pergi pada Mina, batu juga, tapi kita minta lontar. Hak ni kena kucuk, hak tu kena tagu. Apa? Tuhan suruh. Buat Tuhan suruh. Jadi kesimpulannya, Quran, satu daripada tujuan Quran ni, mendidik manusia supaya dengan apa itu. Dan aku ayat kata batu ni mu kena kucuk, Hajar Aswad kucuk lah. Mengerti tak erti betul lagi lah, dah aku suruh. Jamrah apa nama ni, di Mina ni, batu Mina tu kita pakat tagu, gogang. Tak nanti besar. Batu besar kliking je, tak mesti lepang. Setengah tu cabut kasut lepas tu dah lalu apa tak pandai. Ya, lepas tu simbolik untuk Tuhan suruh lempar lah. Hak nu mu kena kucuk, hak ni mu kena tagu. Sekarang apa? Aku suruh. Itu sudahlah. Apa kita sembahyang juga. Siapa tahu nak sembahyang. Nak maya zuhur. Gaduh aku naik kapal terbang pukul 10 nak maya zuhur. Tak boleh. Maya ni barang hak Tuhan suruh. Zuhur 4 rakaat. Nak pendek jadi 3 tak boleh. Nak lebih, nak tunjuk lebas sikit, nak bayar 5 tak boleh. Dan nak sembahyang awal waktu. Belum pada pukul 1 tu, pukul 10 nak bayar dah. Kerana gaduh nak ikut tu bangga. Tak boleh. Jadi mau tak mau hidup manusia ni dididik oleh Quran, oleh Islam supaya patuh pada Allah Taala. Mau faham, tak erti sudah. Ya? Ini Hamim. Ni kita Melayu boleh Islam tolak. Tipah pada buat tahu. Pandai. Tengok ni tanzilul kitab min Allah al-Aziz al-Hakim. Penurunan Quran kitab. Sekali dia panggil al-kitab. Sekali dia panggil al-Quran. Sekali dia panggil zikrun. Sekali dia panggil banyak beberapa nama Quran disebut oleh Allah dalam Quran. Al-kitab makna tulisan. Quran ini mula-mula turun dalam bentuk wahyu. Turun ke Nabi kita Muhammad SAW. Dan dengan sebab Nabi ni orang yang tak erti baca, tak erti menulis, sengaja Tuhan buat lagu tu supaya orang tidak tuduh dia Quran ni hak dia buat, nak buat buat tak erti menulis, ataupun tuduh dia nak tiru orang lain, nak tiru orang, nak tiru kitab buat tak erti baca. Selesai masalah. Jadi sebab tu Quran lepas pada tu Nabi kita dah terima panggil penulis. Dia panggil katabatul wahyi, katib nulis, jamak dia katabah. Maka ditulislah. Zaman itu zaman Arab tak kenal lagi kertas. Kertas ni memang tak ada. Orang tulis atas pucuk kain, tulis atas batu-batu surat kita panggil, tulis atas tulis kipas kambing bingil muka batu kipas orang tulis. Zaman itu memang begitu berlaku. Tapi dalam kurunnya dalam zaman Sayyidina Umar begitu, Sayyidina Osman ke barulah mulai kertas ni dibuat siapa. Dan kabarnya kertas ni orang Cina atas dunia ni, orang Cina yang pertama buat kertas yang menyebabkan peniaga Arab daripada Arab Saudi itu boleh balik kepada Cina, maka orang itu barang Arab jadi warna, barang hak Cina dibawa balik sini. Maka dalam banyak-banyak barang hak dibeli daripada Cina balik ke Arab ialah kertas. Itu sejarah, itu tidak wallah ada, tak apalah. Yang pentingnya Quran ini sebagaimana dia kena baca, dia juga kena tulis. Dan alim ulama kata Quran ni cukup kemah. Kenapa orang tulis serupa dengan orang tulis atas kertas dan serupa dengan orang hafal. Orang hafal serupa dengan tulis. Dia tak ada atas dunia ni kitab langit, Taurat baik, Injil baik, Bible, Holy, New Bible dia panggil, all Bible semua sekali ni tak ada orang hafal. Sebanyak-banyak orang Kristian di muka dunia tak hafal kitab dia. Tapi Quran orang Arab hafal, orang Melayu hafal, Cina lah ni semakin ramai semakin marah. Pak kita orang Melayu hafal berlaku Quran dia. Zaman hari tu mana ada. Amal waktu kecil hari tu dalam Kota Baru ni ada seorang hafal Quran. Orang panggil Haji Mak Hafiz, Haji Mak Hafiz hafal seorang atas dalam Quran dalam Kota Baru. Rumah dia orang Cik Su tu. Rumah dia tak tahu lah ni pintu pagar kayu cengar. Mak Hafiz. Seorang dia hafal Quran. Orang lain tak hafal berlaku. Lah ni budak kecil-kecil apa Quran dia. Ini kelebihan Islam. Biar Tuhan tunjuk terang-terang. Tiba-tiba kita nak tolak Islam. Ngaru. Siapa dia? Quran mai mana? Minallahil Aziz al-Hakim. Daripada Allah. Al-Aziz
Sifat Allah ni Al-Aziz. Aziz makna tak ada tolak banding. Tak ada nak banding dengan gapo Allah. Nak banding putih dia sepa kain putih ke, besar dia sepa gunung ke, nelan dia sepa gajah rimau. Nak tanding tak boleh. Itu makna Al-Aziz. Al-Hakim yang cukup bijak. Al-Hakim yang bijak sana. Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia sebagai Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Ghafur 99. Zaman hari itu kita panggil sifat 20 ni. Zaman hari itu kalau kita nak mengaji, nak kenal Tuhan ni, kita mengaji sifat 20. Quran sendirinya dia royak tegas secara langsung gitu. Aku ni siapa dia? Al-Azizul Hakim. Dan ayat pertama turun dari langit ialah Iqra' bismi rabbika. Dia sebut apa dia? Alladhi khalaq. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Jadi Muhammad mu kena ngaji, mu kena baca, mu kena ngaji, mu kena buat tesis, mu kena buat kajian asalkan mudah boleh ilmu. Syaratnya bismi rabbika. Dengan daulat aku sebagai Tuhan. Siapa dia aku ni? Alladhi khalaq. Aku yang buat. Tukang. Aku ni tukang. Hak buat kita panggil tukang. Tukang rumah pasal dia buat rumah. Tukang gula pasal dia buat gula. Tukang jahit pasal dia buat jahit. Tukang buat bangunan pasal dia buat bangunan. Jadi alladhi khalaq. Aku ni pembuat. Munya mu tak buat. Orang buat sebenarnya bila Tuhan berubah nama dia ni pembuat. Arti barang itu tak ada, arti baru ada lah. Mu buat rumah tu, kayu aku buat, besi aku buat, pasir aku buat, mu gaul semingat, air aku buat, koli aku buat juga. Pagap mu buat ya. Mu tidak buat, mu proses barang ada dah jadi benda yang ketiga. Itulah daripada telur, daripada gandum, daripada gapo garam, gula gapo tu ada dah ni. Orang tina kita baca-baca je jadi wahulu. Jadi wahulu ni walaupun bunyi kata makcik buat, tapi bukan buat benar kerana telur ada dah, makcik tak buat telur. Garam ada dah, makcik tak buat garam. Air ada dah, makcik tak buat air. Cuma ambil kapur 3 perkara jadi wahulu. Jadi orang jadi berapa. Aku dah, kalau telur tak ada aku buat telur. Kalau itik tak ada aku buat itik. Air tak ada aku buat air. Ayah yang ada kapal kita main dua asasilah mari ayah mula-mula pun tak ada. Manusia tak ada atas dunia hari tu. Ada tu ada, main dua tak ada. Pok tak ada, mak tak ada tak ada congok. Daripada kun payakun. Jadi orang yang pertama Tuhan buat. Itik pertama Tuhan buat. Kelapa tu yang pertama Tuhan buat. Sebagai bahawa mula-mula ni Tuhan berlaku. Tiba-tiba kita tak jauh Tuhan, orang panggil tak kena budi lah. Al-Hakim yang bijak. Aku ni bijak. Orang Melayu panggil bijak sana, kita ni bijak sini. Bijak kaki apa namanya, apa panah kaki tak nak. Al-Hakim. Jadi bila Allah Ta'ala sebut 99 nama dia, semua nama-nama 99 ni hak kita panggil Asma'ullah Al-Husna ni comel-comel belaka, menarik perhatian belaka. Maka kenapa kita nak tolak Tuhan? Ambil nak perjuangkan bangsa Melayu, tolak Islam ini bodoh. Kita undian lagu ni kita bodoh. Orang butuh, kita duk turut dia, kita celek turut dia. Apa tu siapa tu pakcik, apa tu dia butuh. La ilaha illallah. Satu, ma khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqq. Tuhan kata betul, khalaqna kita khalaqa makna menjadi, dalam bahasa Melayu panggil menjadi, membuat. Na tu makna kami. Sepatutnya dengan sebab Tuhan Isa dia kata khalaqtu, tu makna aku, na makna kami. Allah Ta'ala Isa bila Isa apa tak kata khalaqtu, aku tidak menjadikan langit bumi kata waling itu, tapi dia kata khalaqna, kami bukan bermenara amal. Bahkan dari mengaji bahasa dia panggil al-mu'azzim nafsah, macam raja, walaupun raja ni seorang je sebuah negeri, tapi bila dia cakap dia panggil kami beta. Jadi bila dia sebut beta kami itu walaupun dia seorang tapi dia tunjuk besar dia. Aku besar, aku raja, negeri ni aku dia kata. Maka raja orang besar berhak menyebut kami. Begitu juga Allah Ta'ala walaupun dia tapi dia guna perkataan na, mana kami tidak buat langit, samawati segala langit, samawat jamak segala langit. Berapa langit ni? Dalam ayat lain sebut sab'a samawatin tibaqa. Langit ada 7. Pakhlala ni orang tak reti lagi langit ni berapa.
Kita kapur tak sekira. Ahli sains tak kerti lagi. Langit juga boleh. Langit ni dia mau kata tinggi pah langit. Dari segi Arabnya, kullu ma adallaka fa huwa sama. Sebagai benda hok duk kepala kita langit belaka. Sebab tu dia kata langit ni start daripada pokok kemucuk. Hok bawah pokok kemucuk tu bumi. Atas pada bumi naik pokok kemucuk tu langit. Langit apa langit. Jadi langit 7 lapis. Belah mana 7 lapis, 10 lapis bawang gitu ko, 10 lapis kaget telaga ko, Allah tak tahu dah ni benar. Dia pentingnya tu yang rakyat segala langit dan bumi aku buat dengan tujuan so. Tujuannya bil haqq. Dengan tujuan hak. Hak kita bermakna sebenar. Sebenar ni kalau ada perkataan lain lagi dalam bahasa Melayu yang boleh kita terjemah al-haqq itu, biar baiklah cari perkataan lain. Kerana sebenar ni lawan dia pelawak. Barang sebenar waktu bohong. Kita nak kata tak ada orang yang kata langit ni pelawak. Tak ada orang yang kata langit ni bohong. Tak ada orang yang kata bumi ni buat lolok. Bumi nampak tengok. Dan langit dia pun nampak tengok juga. Kok ni nampak tengok dengan mata bumi. Langit nampak tengok dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan orang lain dipanggil sains ke geoscience ke astronomi ke ilmu falak katanya Arab, ilmu falak. Kita boleh nampak betul langit ni kena ada walaupun tak nampak dengan mata. Tapi ada mentari, nak duduk ada mentari. Kalau tidak duduk langit, arti langit kena ada, bumi ada. Dan lo ni ahli sains jumpa hampir tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan jumpa sama bintang baru. Jadi benda planet baru, bintang baru ni nak buat kalau tak ada tepat, tak ada ring dia, tak ada galaksi dia panggil, tak ada boleh. Jadi mau tak mau kita kena mengaku dengan ilmu pengetahuan kita bahawa langit ni ada sungguh. Tak nampak dengan mata pun nampak dengan akal fikiran. Dia hok nampak dengan akal fikiran lebih kemah pada hok nampak dengan mata. Apa amat sebut sama kapal terbang lalu kapal terbang atas kepala kita salah berbetih. Hok nampak kapal terbang salah berbetih. Lagi kalau cepat Allah tidak salah berbetih barang 4-5 lori betul ambil perut apa besar betih lagu mana kawan nampak besar betih tapi ilmu pengetahuan kita yakin tidak besar betih kerana barang 3-4 buah lori nak besar betih lagu mana. Jadi mau tak mau kita kena kata kapal terbang ni besar walaupun nampak besar betih kerana akalan kita yakin bahawa tidak besar betih. Muak kata rebah kalau kapal perang muak kata rebah buat beriam berapa ni muak barang berah lah golok berapa lagi mana boleh besar betih. Jadi ilmu hak boleh dengan akal fikiran lebih kukuh daripada ilmu yang boleh dengan mata telinga berapa semua sekali. So atas pada akal fikiran itu pula wahyu. Jadi 3 tingkat. Pertama sekali akal fikiran. Hak ni hak habis kita. Hak pergi orang kampung hak tak mengaji. Tinggi sikit orang mengaji sikit. Itu akal fikiran. Atas lagi wahyu. Wahyu apa ni? Hak boleh dengan sains pun tak tentu lagi. Kita baca sahabat kadang-kadang produk yang dikeluar oleh syarikat tertentu kadang 30 tahun dah barang kena tarik balik. Produk elektrik ke, produk ubat ke, produk pakaian ke, kena tarik balik. Kenapa? Ada racunan, ada keracunan ke apa semua sekali. Jadi hak boleh dengan sains pun tak tentu lagi betul ke tidak. Pergi 10 tahun 20 tahun kena tarik balik daripada Kedah. Tak tarik kajian ada. Hak tentu betul ialah hak wahyu. Hak mari ilmu mari langit melalui nabi. Lah ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang Melayu pun Nabi Muhammad, orang Cina pun Nabi Muhammad, untuk orang asli pun orang Afrika, mereka semua untuk Nabi Muhammad. Apa ni? Nabi Muhammad berlaku. Belum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Tapi untuk orang-orang tertentu, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Gafur. Nabi Muhammad untuk seluruh. Kenapa dunia ni kita panggil dunia dewasa dah. Manusia dewasa dah dalam zaman hari tu apa manusia masih kebudak-budakan lagi, masih tofuliyah, masih child lagi orang sekali. Tu. Apa kata dia? Aku better tidak buat langit dengan begitu banyak dan bumi dengan begitu banyak. Wa ma bainahuma dan hak tengah langit bumi. Kalau kita panggil alam sekitar. Alam sekitar ni udaranya, pohon kayunya berapa sebanyak mana benda duk tengah langit bumi ni, pohon kayu, bukit, buka, berapa semua sekali ni aku buat ni tak ada tujuan lain kecuali bil haq dengan sebenar. Amo kata dengan sebenar tu sepatut lawan bagi bohong. Tapi dengan sebab tak jumpa bahasa Melayu hak lain, kalau jumpa kalau boleh tu apa terjemah bil haq. Kerana maksudnya gini, mengikut ahli tafsir kata ada tujuan
aku buat langit bumi dengan tujuan tertentu. Gitu, tujuan tertentu. Nak bermakna bil haqqi, tujuan tertentu, bukan takut panjang sangat kau berapa ikut panagi lah. Tapi bila kita baca ada di tafsir semua sekali menunjuknya, langit bumi yang begini hebat ni, dia sampai sekarang yang orang tak tahu dengan sepenuh lagi ni, dengan udaranya, dengan oksigennya, nitrogennya, entah apa lagi ni, semua dengan tujuan tertentu. Apa dia tujuan tertentu ya? Nak pegang mu hebat manusia. Aku buat langit bumi ni tujuan nak pegang mu. Mu ni manusia lah. Manusia Melayu ke manusia Cina, sama ni orang, maka tujuan aku buat langit bumi ni tujuan nak pegang mu. Kalau tak ada benda ni, mu mati. Tak ada bumi, nak duduk mana? Tak ada langit, nak hujan nak ambil mana? Cahaya mentari nak bagi mana? Kita ni reti mentari dengan buminya, tapi kepada ahli sains dia belajar ilmu gua ni, dia kata memang sungguhlah. Kalau tak ada gua ni, kalau tak ada hon ni, bumi ni kesuk kata dia. Kerana bumi dia bergerak dengan jazibiyah, dengan apa? Dengan graviti. Graviti ni tarik menarik. Bumi tarik bumi hok ni merih tarik musyari tarik motorat tarik apa lagi saur jauzun hatu apa saurun wa jauzun aratun saratan hawat tibyan masa tu berjenuh lagi tu jenuh Allah nak tu peti ni dia mengajar pokok ambo ni masa perang Jepun tu kita ada mengaji dah ilmu langit bumi. Dia panggil Rabbah Mujayab. Kesimpulan para hadis semua, aku nak perut nak boleh kehidupmu ni manusia, banyak kerja aku. Kalau aku ni bahasa habis pitih, banyak habis pitihmu buat langit buat bumi, banyak duit aku habis kerana belanja nak perutmu. Paksa kena buat bumi nah, kena buat langit nah. Di langit pula ada bulan, ada mentari, ada mutarat, ada musyari, ada mirih, ada berapa benda lagi. Dan hokmu tak tahu lagi, banyak lagi hok aku buat dengan tujuan semua nak perutmu. Hok ni jumpa udara, hok ni jumpa air, hok ni jumpa angin, hok ni jumpa biji, macam-macam karo yang sengaja aku buat untuk nak perutmu. Mu tu sendiri untuk apa? Untuk puja aku. Jadi untuk puja memang kita batu parah ni semua orang-orang Eropah lah ni, kita baca surat khabar, kau ramai orang terima Islam. Kerana orang Eropah ni dia tengok, dia baca Quran, dia kata Quran itu tu 2000 tahun hari tu. Siapa dia yang terima Quran? Muhammad duduk Mekah, tengah pada pasir, sekolah rendah pun tak ada, sekolah universiti, sekolah makmal, sekolah mikroskop, sekolah rendah pun tak ada, orang menulis pun tak ada. Hak pandai menulis ada 45 orang Mekah. Batu waktu berlaku perang Badar, dia tahu perang Badar ni menang kita orang Islam kafir musyrik kalah. Maka dalam banyak-banyak perkara hak Nabi riwayat pada tawanan ni, mu hak mana pandai menulis, mu kena ajar orang ni. Mu kena ajar orang 10 orang, boleh balik kapal. Nak riwayat kasih cikgu, jangan tak ada tok guru, tak ada cikgu. Hak pandai menulis ni, askar kena tawan ni, mu kena ajar orang Islam. Hak tak pandai menulis, buta huruf kita panggil ni. Mu kena ajar orang 10 orang, seorang cikgu kena mengajar 10 orang, pandai molek mu balik kampung. Ini cara Nabi kita pesan masalah buta huruf. Kalau kita ni panggil sekolah dewasa berapa semua sekali, tak payah gaji, mu kena baik. Nak riwayat tikut tak ada orang pandai. Jadi bila Nabi Muhammad hidup di zaman buta huruf, tiba-tiba dia boleh riwayat perkara orang lain ni baru faham. Sebab kita kata beginilah. Dalam surah Yasin sebut, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim ma la ya'lam. Dalam surah Yasin. Kita baca surah Yasin, jauh kena ambat plesik ya. Apa? Penyakit orang Melayu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang membuat segala benda ni berpasang-pasangan, bergu. Mimma tunbitul ardu. Baik pun hak tumbuh-tumbuhan tumbuh daripada bumi ada pasangan. Wa min anfusihim, daripada dirimu sendiri ada betina jatuh. Wa mimma la ya'lam, dan banyak lagi perkara hak mu tak tahu pun ada pasangan. Ayat ni boleh kau orang sains, dia kata betul Muhammad hidup 1000 tahun hari tu, sekolah rendah pun tak ada, dia boleh rakyat ada benda yang kita baru tahu lah ni orang panggil, kalau manusia ni kita panggil tina jatah, apa nak lelaki puan lembu kubah kita panggil tina jatah, hak tidak lembu kubah pak elektrik kita panggil positif negatif. Tanya orang kerja elektrik tu, kalau kita pasang wayar sorak nyala tak nyala, sakit tak nyala, kena pasang dua, positif negatif. Benda ni tak boleh tidak, mesti ada positif negatif. Pak padi sebarang berapa pun kayu ni
padi kau kahwin lah. Nak kahwin gua kau jantan saja ya. Padi jantan, padi betina. Gapo lagi? Dia jantan, dia betina. Lah ni bawa reti hak Muhammad ayat 2000 tahun itu betul sungguh. Ngaji di mana Muhammad? Ngaji dengan Allah. Ngaji dengan Allah lah kita panggil wahai, kita panggil nabi. Jadi mau tak mau Nabi Muhammad ni kena ngaku dia ni nabi sungguh. Kalau Arab kau dia nak ngaji di mana tika tu? Tika tu jantan betina ya, laki puan. Positif negatif mana reti? Pakai atom. Atom ni orang panggil atom Arab panggil zarrah. Zarrah ni nak kerak nak kerak berapa mendatar tak boleh, nak kerak negak tak boleh, buat halus dia. Tapi dia kena ada dua juga. Hamba tak sebut, tak ingat nama berapa jatuh betina dia. Tapi dia mengaku dah benda ni ada. Ya, zarrah atom yang begitu kecil dia pun dia ada pasangan juga. Hak tak ada pasangan so atas dunia iaitu Allah. Allah so ya, tak ada regu, tak ada jatuh betina. Allah wahdahu la syarikalah. Allah di so tak ada kongsi dia. Ni kelebihan Islam. Itu hamba sebut pasangan. Ayat pertama turun dari langit. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ayat ni ayat pertama turun dari langit. Dia kata khalaqal insana min 'alaq. Aku ni tukang, termasuk tukang buat orang. Aku buat apa orang? Min 'alaq. Alaq makna benda bergantung. Benda bergantung. Alif ulama kita sebut daripada mani. Alaq makna mani. Bergantung mani. Tak tahu kenapa sebut saya alaq. Lah ni ambo belajar di Azhar tahun berapa? Tahun akhir, tahun 92. Tahun akhir dia ajar tafsir alaq. Alaq ni ada seorang doktor Belanda ke apa saya? Dia nama Paluk ke Pelip ke, tapi Arab panggil Palub. Seorang doktor Belanda dia buat kajian mani ni batu sungguh. Nabi Muhammad sebut 400 tahun hari tu lah ni baru orang dapat orang buat mikroskop buat teropong besar. Mani ni bukan air, kita panggil air mani. Kalau kita kapur tak kerti berapa, bukan air. Dia sepuluh anak budu bagi ke dia tu juta. Sekali orang lelaki keluar mani dia tu berjuta anak budu. Anak budu ni bila orang suluh dari perut orang tino, maka dia bergedip gatungnya telur retin. Orang retin ada telur, waidah dia panggil. Dia panggil apa? Inggeris panggil waidah. Dia bergatung sini, dia bergatung sini, hak lain hak tak bergatung mampu habis lecin. Hak mana tak bergatung tu mampu habis. Bergatung seekor. Bergatung ni Allah Taala sebut 400 tahun itu alaq, mana benda bergatung. Yang menyebabkan banyak orang Eropah automatik dia terima Muhammad ni nabi semati. Dia dapat wahyu semua. Benda kita nak boleh buat mikroskop ni berapa tahun, berapa ratus tahun, pak kaji boleh buat mikroskop, buat teropong besar ni. Dia pakai ayat seni-seni begitu je. Menunjukkan budak nabi ngoti kata dia ni. Dia terima wahyu daripada langit. Maka apa kita lawan ni? Menyebabkan adik ipar menteri apa ni, Perdana Menteri Inggeris ni, nama apa keluar khabar Hotino. Masuk Islam juga. Pakai tudung. Kita Islam dah tak tudung pala. Masalah apa masuk Islam tudung pala. Allah payah bahasa. Ya benar-benar beginilah yang menyebabkan kita lah ni alhamdulillah di Kelantan ni kita ada sekolah tahfiz sains. Ada sekolah kita buat di Pasir Gendong Tanah Merah tu. Budak masuk sini dia mesti hafal Quran, dia mesti sains dia mempunyai markat A berapa semua sekali ni. Supaya satu masa kelak tok bela, tok dio, tok raja, tok berapa semua sekali reti sains dia reti Quran. Learn selama kan dia reti sains ya, Quran tak reti, muka tu orang putih. Orang putih tak reti Quran, aku tak reti juga tu payah kan. Learn ni sebab kita reti orang putih, orang hitam belakang. Ngapuk putih jahat. Kita negeri apa orang? Uduh. Kesimpulannya Tuhan sebut kitab dan Tuhan sebut langit bumi. Artinya Quran pun aku buat, langit bumi pun aku buat. Aku buat Quran saja, tak buat langit, nak duduk mana? Buat langit bumi saja, tak buat Quran, mu nak reti berapa? Kau duk meropok, kau duk menyamuk rasuah. Kau duk meropok menyamuk la ni, hak rasuah berapa la ni? Hasil daripada dia reti langit bumi je. Quran dia tak reti. Kalau dia reti Quran langit bumi, dia pilih raya pun turut Quran. Dia berkahwin pun turut Quran. Dia bercerai pun turut Quran. Dia berapa saja pun turut Quran. Kenapa? Tukang yang sama. Buat Quran dengan buat langit, tukang yang sama. Dia tukang buat Quran tu. Tukang buat manusia pun Allah Ta'ala berlaku.
sibuk bicara kedua aku kerja dah aku Tuhan tak cara apa walladzina kafaru illa bil haqqi ajalin musamma. Aku buat langit bumi ni untuk menegakkan kebenaran. Kalau payah-payah kata illa bil haqqi illa bi iqamatil haqqi, tujuannya nak menegak kebenaran. Kerana masa lagi waktu Nabi Adam bila dia diraka ke Tuhan nasihat yang jangan makan bani Adam, mun nak makan gapo kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqrabu hadhihi syajarah. Tu Adam saklami ni kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ada Pakcik Adam, Makcik Hawa nak makan gapo makan. Haitsu syi'tuma. Haitsu ni orang Arab panggil zarah zamani, zarah makan. Nak makan pokok berapa, nak makan tan boleh berlaku. Nak naik tepuk kayu makan boleh berlaku. Nak makan tan haitsu syi'tuma, haitsu zamani maknanya makan bila-bila tak apa, aku tak larang. Haitsu makani maknanya nak makan tempat mana tak apa. Tapi wala taqrabu hadhihi syajarah. Ngapo kayu sepohon ni berjaya mari rapak pun. Makan jauh sekali, mari rapak pun tak boleh. Tapi fa azallahuma syaitan. Syaitan ada dah berapa tu ada ni. Fa azallahuma. Syaitan ni pergi bawa tu ada yang gelincir. Gelincir sebagaimana kita jalan, bukan nak rebah tapi tergelincir. Syaitan juga kecek tu ada siapa tu ada ni gelincir. Akhirnya tu ada dengan sebab dia tak dengar kata Tuhan, bukan taat pada syaitan, maka Tuhan kata ihbita min hajam. Tu lagi turun bumi, lagi turun syurga tadi. Dan aku nak rayak kamu tu ada. Ba'dukum li ba'din adu. Bila mu turun ke bumi, maka beranak cucu cium-cium berapa, ada hak jadi Melayu, ada hak jadi Cina, ada hak jadi Inggeris, ada hak jadi Afrika. Ba'dukum li ba'din adu. Anak cucu maka bala. Ba'dukum li ba'din adu. Satu sama lain kebala. Melayu sama Melayu bala, Arab sama Arab bala, Arab dengan Melayu bala, Arab dengan Israel Cina bala. Fa imma ya'tiyannakum min huda faman tabi'a huda fala khawfun 'alaihim. Tapi aku nak royak malah bala saya. Tak usah dengar buah A, tak usah dengar buah B, dengar buah aku. Faman tabi'a huda, mana-mana orang tu hidayah aku fala khawfun 'alaihim. Tak bimbang masa depan, walau biasa tak usah benar pada. Ini ubat ya Tuhan sendiri sebut. Buatlah parti bergapo, buatlah persatuan bergapo, nak persahabatan tak berhenti. Kecuali orang tu Allah. Tak usah turut Melayu, tak usah turut Arab, tak usah turut Cina, tak usah tu Allah. Betul ke dia? Begitu. Adik bini tok lelaki bini bala. Lagi tok lelaki dia dengar naik buah dia. Teruk semua bini. Lagi bini kata uduh tok lelaki tak kata teruk semua tok lelaki. Akhirnya pergi dengan tok qadi, baru salah. Tak usah dengar timur, tak usah dengar mamak, mari dengan tok qadi. Kena dengar orang ketiga. Orang ketiga di muka dunia ni ialah Allah. Tak usah dengar Perdana Menteri, tak usah dengar menteri besar, tak usah dengar tok guru, tak usah dengar apa. Dengar orang ketiga Allah. Baru selesai masalah. Nak percaya tak saya percaya sudah. Bukan payah hanya nak jumpa dengan aku sudah. Wa ajalin musamma. Illa bil haqqi wa ajalin musamma. Aku buat hari ini kerana menegakkan kebenaran dan untuk tipu tertentu. Bumi ni walaupun kita beranuk hari tengok ada bumi dah, ada langit dah. Dia kita mati sikit lagi ni bumi dia sepatu tak jauh kita. Adakah bumi langit yang akan terus menerus? Tak. Wa ajalin musamma, untuk tipu tertentu. Walaupun untuk nenek kita mati, bumi dia terus juga. Kita akan mati, bumi jalan juga, tapi tidak sama-sama dah. Ajalin musamma, tipu tertentu. Akan ada masanya bumi ni hancur lebur, langit hancur lebur, dia buat dunia lain. Kalau kita panggil apa ni? Kiamat. Kita panggil kiamat. Apa nama? Wa nufikha fis sur fa idahum min al-ajdath ila rabbihim yansilun. Qalu ya walana man ba'athana min marqadna hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Dalam surah Yasin. Wa nufikha fis sur. Bila manusia ni mati belaka, kerana mati tua, mati banjir, mati kemarau, mati perang, mati taun, mati berapa, dan mati akhir bila hak dekat benar Tuhan nak mati, dia tiup sangkala yang pertama. Ya, sangkala yang pertama kita panggil perintah pertama. Perintah pertama sebanyak mana hak hidup lagi ni mati belaka, kena mati belaka. Maka Allah Taala kirim sejenis angin yang menyebabkan orang ni bila angin tu bertiup, maka angin beracun ke berapa kita panggil, beracun ke berapa, maka semua manusia mati lebih kurang 40 tahun. Allah Taala buat turun air ma'ul hayah, kita panggil penawar, air hidup, air penawar hidup belaka. Hak dalam kubur hidup, hak terdarat bumi pun hidup. Bila hak tiup pen sekali yang kedua ni orang hidup belaka,
fa idzahum min al-ajdas ila tiba-tiba orang hak ada perut bumi yang silu berterap merayak tu berlaku. Qalu ya walana man ba'athana min qadar. Masing-masing tanya, man ba'athana min marqadina, siapa gerak kita pada tempat tidur. Kita duduk tidur lama ke ni beribu tahun dah perut kubur. Siapa dia gerak kita? Menengung berlaku. Tahu-tahu hadza ma wa'adar. Inilah benda hak Tuhan berjanji atas dunia kita. Sebab tu bila kita baca Yasin, siapa ayat ni kena saktah, kena bunyi. Man ba'athana min marqadina, berhenti sekata. Saktah dia panggil. Kita gambarkan benda hak saktah akan berlaku di akhirat kelak. Sikit lagi. Kerana bila orang bangun belaka, masing-masing tanya khabar, apa kita bangun? Apa dia royak? Siapa dia gerak kita? Senyap belaka. Senyap ni dia panggil saktah. Jadi hak senyap yang akan berlaku di akhirat kelak, kita buat senyap lalu lon. Gambar atas dunia ni bahawa kita akan bersama dengan akhirat, akan bersama dengan saktah di akhirat kelak. Apa kita ada sebut semua. Tabung haji beri kursus belum pergi ke Mekah. Belum pada orang pergi Mekah, tabung haji buat kursus. Siapa ada Mekah tengok lagu mana makcik, pasport kena letak mana. Lepas tu kena ambil duit daripada ambil duit mana. Lepas masuk Mekah kena buat lagu mana, tawah lagu mana. Kena pusing berapa, kena pusing kanan ke kena kiri, kena kita kena gesek. Dia royak berlaku kita lah ni sebulan nak pergi ke Mekah dia royak dah. Supaya suasana kita di Malaysia ni walaupun suasana Mekah dah. Biar nampak dah gambaran Mekah waktu kita duduk Malaysia, biar nampak dah. Supaya kita duduk lagi ke Mekah tak terpingat-pingat, tak tercongang-congang kita panggil. Tak cengang-cengang dah. Jadi Quran ni beri kursus pada kita mengenai akhirat. Orang alim daripada akhirat hak berjuruh lagu mana jadi. Orang alim hak tak dengar kata Tuhan, bukan dengar kata perut dia lagu mana jadi. Dan Nabi Muhammad naik ke langit malam Isra Mi'raj tu, dalam banyak-banyak benda hak Nabi tengok ialah orang duk berunggal dalam neraka, dia eret perut dia sendiri. Orang duk hunggar sini, eret perut, eret tali perut. Dia kata, tanya Jibril, apa Jibril itu? Apa dia eret perut? Dia kata, ni orang alim hak atas dunia orang itu, dia susuk rahsia, dia royak dengan lain, hak ngaji lagu lain. Dia tak royak ke orang. Bahawa tujuan dia royak lagu ni, tujuan nak jaga perut dia. Jadi orang perut nak sumat nasi, sumat berapa tu, dia orang pun tak tahu. Dia royak hak ni halal, hak ni haram. Walaupun haram lagu lain, tapi nak jaga tali perut dia ni, dia royak dengan lain. Akhirat kelak terdedah habis. Kalau erat perut dia pergi. Tali perut hak dia susuk hari tu, lan terbuka lan neraka. Erat sana, erat sini, rasa. Jadi sebab tu orang alim, hak kata hak haram kena kata haram. Walaupun perut kita kosong pun kena kata haram lah. Tak mampu Tuhan ada. Wa adalim musamma, dan langit bumi ini walaupun lama hidup dia pun hanya untuk tempoh tertentu. Dan bila kau tipuh ni tak ada siapa dia tahu. Lah ni banyak keluar buku-buku Nihayatul Alam, apa namanya, The In The World, apa banyak buku-buku siapa aku Muhammad, macam-macam buku. Tarikh dunia tamat, dunia mati. Mung kata berita kata begini. Paling akhir kitab ditulis oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allahyarham. Dia kata mengarut belakang tu, ustaz kan nak tahu alam dunia bila-bila. Tarikh kita mati tak tahu bila-bila. Kita nak mati bila? Doktor tak tahu dia mati bila. So kita kampung. Jadi kalau doktor tak tahu dia mati tu bila, dia sendiri tu mati bila, mana bila kita ramalkan bahawa tengok pada berita ni, tengok pada berita begini, maka dunia ni akan syarat, akan kiamat begini. Bukan pak kita orang Eropah kena cerdik pun lari naik bukit kita takut kiamat. Siapa tahu tak kiamat-kiamat pun. Cuma cari makan lah. Lagi ada hak bodoh, hak cerdik boleh cari makan. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Tuhan kata mana-mana orang kafir tak peduli terhadap ma unziru. Ma unziru makna perkara yang diberi ancaman. Orang yang nabi-nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, dia digelar basyiran wa nadhira. Nabi Muhammad ni bawa berita baik dan bawa berita gerunkan. Kalau orang buat lagu ni neraka, gerung orang. Buat lagu ni syurga. Semayang kau tak semayang, kau berjudi kau tak berjudi, kau curi kau tak curi, semua ada berlaku hak Tuhan royak berlaku. Hak Nabi Muhammad royak. Kalau hak lagu ni syurga, seronok kita dengar. Kalau hak lagu ni neraka, gerung kita dengar. Jadi hak mana yang tak peduli ni semua kafir berlaku. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Segala orang kafir tak peduli
Maut itu mana pada paling belakang daripada apa yang diinzarkan oleh Nabi. Jadi mau tak mau kita kena yakin tidak ada orang yang paling cakap benar atas dunia daripada Nabi Muhammad SAW. Orang lain hanya wah-wah berlaku. Kalau kita nak cakap benar, kena tahu apa yang disebut oleh Quran, maka kita pun topeng tu Quran, maka kita juga bercakap benar, insya-Allah. Itu satu. Walladzina kafaru. Dia orang kafir. Dia tak royak. Cina ke kafir, Melayu kafir, dia tak royak. Perangai nak tahu perang kafir ke tidak, tak peduli kepada ancaman disebut oleh Quran. Kafir. Orang Arab duduk Mekah ke kafir. Kenapa? Tak peduli pada ancaman yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tuan-tuan ingat, ucapan ceramah yang pertama Nabi kita buat di Mekah ialah di Bukit Safa. Safa tempat kita pergi tawaf lah ni tu. Kita tawaf start daripada tawaf. Kita tawaf di kita mulai di Bukit Safa. Lepas pada tawaf di Mekah, kita sembahyang sunat 2 rakaat di makam Ibrahim, lepas kita pergi start nya je start daripada Bukit Safa. Waktu tu kita ada Bukit Safa, kita ingat 3000 tahun itu Nabi aku ceramah yang pertama Nabi Muhammad tu di Bukit Safa. Tak ada arwah teka tu, tak ada kaset, tak ada video. Kalau ada video kita boleh tengok, boleh dengar suara Nabi, boleh tengok Nabi Muhammad duk ceramah dia kata gini, tuan-tuan semua kenal ke tak hamba? Kenal. Hamba rajin pelawak? Tak rajin. Baiklah. Kalau hamba kata di belakang bukit ni ada pokok, tengok cara Nabi Muhammad pegang fikir kan. Kalau hamba ayat tuan-tuan, ara'aitum, kalau hamba kata belakang Bukit Safa ni ada pokok nak berkuda cukup dekat, tuan-tuan boleh terima apa? Terima. Tadi moga-moga tak aja pelawak. Akuntum musaddiqi, ada kata terima saya. Sedangkan Bukit Safa ni tepi tanah haram. Tanah haram ni jok daripada zaman bila lagi orang Arab jahat belah mana tak kena tanya. Perangai orang Arab bila masuk kawasan tanah haram, hok jahat belah mana pun jadi baik. Jadi lebah bila cik. Hok peropok, hok penyamu pun dengan adat resmi dia beratus tahun, 1000 tahun ni, Arab lagi masuk tanah haram jadi baik saja. Dia tak kosek orang, tak ganggu pak lala ni pun bila kita masuk Mekah, wala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Bila masuk Mekah, rafas tak boleh ngorak-ngorak bini orang, anak benda tak boleh. Kita buat juga tubik putih matang. Wala fusuqa, tak boleh buat benda-benda fasik. Wala jidal, tak boleh bala. Jok zaman Arab, zaman jahiliah zaman law ni pun duduk tanah haram memang tak boleh. Tiba-tiba Nabi kata tak apa dah. Kalau hamba kata, hamba tak aja menawak. Kalau hamba kata dia balik Bukit Safa ni ada pasukan kuda peropok, percaya ke tak? Percaya tak dia? Baik, percaya ginilah. Fa inni nazil lakum baini yaday azab syadid. Tuan gini saya nak sebutnya, depan kita ni ada azab. Mana aku Nabi ni nak ayat depan kita ni ada azab neraka kalau tak tahu aku. Tabban lak, mati bunuh Muhammad. Dia ayat lagu ni. Kejap-kejap tu dulu 40 tahun orang Arab terima Nabi Muhammad tu aja pelawak, tapi bila dia royak dia Nabi pelawak lalu dah boleh. Allah jangan biar ada perangan ni di kalangan orang Melayu lah. Tak maaf dah. Terima Nabi Muhammad dunia akhirat, terima Nabi Muhammad seorang Nabi yang apa dia sebut kita terima. Tak ada orang atas dunia nak cari orang berjuru, tak ada lain pada Nabi Muhammad. Kalau situ pun orang tak betul, sini pun orang tak betul, situ pun orang tak boleh cari, kan musuharang mana boleh percaya. Tak boleh. Jadi biar ada seorang atas dunia ni jenis orang berjuru, jenis orang tak pelawak, jenis orang berjuru. Dia tak ada orang ni lain pada Nabi Muhammad seorang. Kenapa? Dia ni dipilih oleh Allah sendiri untuk menjadi Nabi. Takkanlah Tuhan tak bergari mata tak Nabi kok saya. Tak boleh. Kena tak Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad ni kerana dia yakin. Dia niat 40 tahun dia duduk tengok, dia perhati apa semua sekali, 40 tahun baru jadi Nabi. Menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ni benar-benar orang yang dipilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pok kita kata kajian Kuala Lumpur, latih orang jadi doktor. Nak boleh kajian pusat latih orang seorang rakyat dia jadi doktor London, doktor negeri mana pun. Takkan nak ambil konsep begitu. Nak boleh kelantik jadi doktor dia buka payah dulu. Orang ni mengajar warna gapo dia buat. Bila berjuru malik bala yakin malik dia ni berjuru barulah lantik jadi doktor Malaysia, ke London, lantik di Australia. Kenapa? Kerana rekod dia begini. Jadi kalau setahu kita lantik duta sebuah negeri nak menggambarkan, nak menjadi apa, bila kita latih duta ni orang yang benar-benar faham Malaysia, dia faham keadaan di negeri di sana. Nak latih ke mana? Latih di Paris, Perancis,
dia kena faham keadaan Perancis. Orang ni faham geografinya, itu ini, barulah Malaysia pun dia boleh sebut sepenuhnya kepada Perancis. Dia perangai Perancis pun dia boleh sebut sepenuh pada Pulau. Baru dia lantik itu. Itu baru orang lantik itu. Tu pun ada juga orang curi. Ini Nabi Muhammad SAW. Dia muda waktu, alhamdulillah. Nampak dia ni Al-Amin, Ar-Rajul Amin, orang yang penuh amanah. Waktu bila kita learn ni, dia bernabi dengan Muhammad, wajib kita terima sifat 4 perkara. Sidik, amanah, fatanah, tabligh. Ni wajib atas orang Islam terima. Hak Cina nak masuk Islam, dia kena terima bahawa Nabi Muhammad orang yang sifatnya sidik, benar. Amanah, amanah Melayu pun panggil amanah. Sidik, amanah, fatanah, cerdik, tidak bodoh dah. Tabligh, dia menyapa habis banyak mana benda hak ayat mari langit, dia royak habis. Tak ada hak ni tak boleh royak malu, aku tak boleh royak. Tak boleh. Jadi 4 perkara ni bila dia ni sidik, amanah, fatanah, tabligh pakai tolak juga. Tak kenapa panggil bengong kita. Tahu dah 4 sifat ni wajib kita terima, pas tolak juga. Nak tunjuk mana mu ni. Panah perut saya. Dia tak say Islam, kita buat Islam apa dia marah? Apa pun. Tidak ke dia tak say, kita buat apa dia marah juga. Jangan tok guru kita gitu mula-mula bergok ke Islam, kita panggil pahlawan ni. Hari tu simbol kita bulan bintang. Bulan bintang ni haram. Kerana serupa dengan masjid. Betul lah kalau nak serupa dengan masjid. Kawan nak tengok rakyat kita duduk masjid itu membaca berapa, dia tubik di masjid, dia buat serupa dengan dia baca di masjid. Berapa salah? Kawan buat bulan bintang ni di masjid pada bulan bintang. Supaya dia mau menega pun ingat ke masjid. Dia mau bini pun ingat ke masjid. Dia mau bercerah ingat ke masjid. Dia mau bercedung, dia mau bergalau, dia mau naik bukit langit apa pun ingat ke masjid. Kenapa? Simbol kami bulan bintang. Marah. Nak suruh masjid lagu lain, hak luar masjid lagu lain. Tiam dia buat nak kata lu ni kerana perangat Allah Akbar. Dia undi hak bodoh pak kita je sekarang. Nak pergi Kuala Lumpur sewa reba. Boleh bawa kereta? Boleh. Tahu Kuala Lumpur? Tak tahu. La ilaha illallah. Reba bukan sekat reti starter, reti bukan minyak ada. Jalan pun dia kena reti. Nak parking pun dia kena tahu. Pak lain dua dia kena reti juga reba. Bukan reba dia bawa kereta jelah. Membuti dua nak buti ikut aku. Aku reba. Tak boleh. Itu juga kena. Reba ni kan bawa kereta je tak. Dia bawa kereta. Jalan banyak-banyak ni jalan ni gilah Kuala Lumpur, jalan ni gilah Kelang. Hak ni jalan, hak ni Kuala Kelang, hak ni Kuala Terengganu, Kuala belakang, Terengganu Nusa, Kuala Kelang. Dah Kuala lagi belakang tak boleh. Allah. Begitu juga manusia. Seperti kata saya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر من الغاز والبترول فأطلعه وإن كان عسلا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه بحق ضهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتنا ما آتي لملك الصالحين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير. Gracias.
Dia satu guna kalau tu di Puan kita, saya kita, kan? Dia tak dengar kata itu, dosa dia. mana itu Kalau tak, mana itu sedia berjumpa lah, sedia berjumpa. dia Tapi penjelasan bab pertama itu tidak ada dia. kalau blogger ni boleh bayar. Mana tidak sulit. Blogger tidak sulit. Makan sekarang. Okey, cukup. Terima kasih.